Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun dan juga sahabat seperjuangan sekalian. Kami daripada kumpulan tutorial C pada minggu ke-7 akan membentangkan tentang 5 prinsip mengekalkan hubungan yang berjaya. Saya Nur Husnina Syasha binti Sofi bersama dua lagi sahabat saya, Nur Aniah dan juga Nur Ain Azwani, akan menjelaskan dengan lebih lanjut 5 prinsip yang telah kami dapati daripada responden-responden kami. Pertama-tama sekali, suka saya menjelaskan apa itu perkahwinan. Dari segi bahasa, perkahwinan bermaksud nikah, iaitu dihimpun ataupun dicantum. Pada istilah syarak pula, perkahwinan merupakan akad yang menghalalkan persetubuhan antara seorang lelaki dan seorang perempuan mengikut syarat-syarat tertentu. Perkahwinan mempunyai beberapa hikmah, antaranya ialah perkahwinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kita sebagai umat baginda hendaklah mengikut jejak langkah baginda supaya kita mendapat syafaat baginda di akhirat kelak, dan perkahwinan merupakan salah satunya. Yang kedua, ia memenuhi fitrah manusia yang memerlukan kepada pasangan. Allah telah menciptakan manusia berpasang pasangan, iaitu lelaki dan perempuan. Oleh itu, manusia akan mempunyai perasaan ingin mempunyai teman hidup. Seterusnya, perkahwinan juga dapat menjalinkan silaturahim antara seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Bukan itu sahaja, perkahwinan juga dapat menyatukan antara satu keluarga belah lelaki dan juga keluarga yang belah perempuan. Selain itu, perkahwinan dapat mengelakkan maksiat. Dengan berkahwin, hubungan telah menjadi halal dan perkara-perkara maksiat dapat dielakkan seperti zina, liwat, rogol dan sebagainya. Terdapat satu hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, apabila seorang hamba itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sebahagian lagi yang berbaki. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa perkahwinan ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam hidup supaya kita dapat memenuhi sebahagian daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita dapat menghidupkan sunnah Rasulullah. Seterusnya, saya akan memperkenalkan responden-responden kami, iaitu yang pertama, Sofi bin Aziz. Beliau merupakan seorang guru dan juga berumur 50 tahun. Beliau telah pun berkahwin selama 26 tahun dan mempunyai 5 orang cahaya mata. 5 prinsip bagi mengekalkan hubungan berjaya pada pendapat beliau ialah: yang pertama sekali, bertolak ansur. Yang kedua, berkasih sayang, bekerjasama, saling mempercayai dan juga sabar. Responden kami yang kedua iaitu Abdul Latif bin Haji Makzin. Beliau merupakan seorang bekas buruh yang berumur 62 tahun dan telah berkahwin selama 32 tahun. Beliau dikurniakan 4 orang anak. 5 prinsip bagi mengekalkan hubungan yang berjaya pada pendapat beliau ialah: yang pertama sekali, sabar. Yang kedua, bertolak ansur. Seterusnya, saling memahami, bantu-membantu dan juga bekerjasama. Responden kami yang ketiga pula merupakan seorang pensyarah ataupun lecturer, iaitu Hakimi bin Ahmad. Beliau berumur 50 tahun dan telah berkahwin selama 22 tahun dan alhamdulillah dikurniakan 2 orang anak. 5 prinsip beliau untuk menjayakan sesuatu hubungan ialah: pertama sekali, sabar, hormat, saling memahami, bertanggungjawab, menjaga tingkah laku dan juga tutur kata. Oleh itu, dengan jawapan-jawapan daripada responden kami telah dapat simpulkan 5 prinsip untuk mengekalkan hubungan yang berjaya mengikut kekerapan yang diberikan oleh para responden. Yang pertama sekali ialah sabar, iaitu ketiga-tiga responden menyebut bahawa sabar amat penting dalam mengekalkan sesuatu hubungan. Yang kedua, bekerjasama. Yang ketiga, bertolak ansur. Seterusnya, saling memahami. Dan terakhir sekali, hormat. Prinsip yang pertama ialah sabar. Seperti yang kita tahu, sabar merupakan sifat yang sangat mulia dan tidak semua manusia mampu lakukannya. Sabar juga merupakan salah satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Sabda Rasulullah SAW, mana-mana lelaki yang bersabar dengan keburukan perangai isterinya, Allah akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Ayub kerana bersabar di atas bala yang ditimpa. Mana-mana isteri pula yang bersabar di atas perangai buruk suaminya, Allah akan berikannya pahala seperti mana yang diberikan kepada Asyah bin Muzahim, iaitu isteri kepada Fir'aun. Seperti yang kita dapat lihat di dalam hadis ini,
pahala sabar itu sangat besar. Jadi, sabar itu sangat penting dalam suatu perhubungan. Pada suatu hari, seorang lelaki telah mendatangi Umar bin Al-Khattab untuk mengadu tentang perangai buruk isterinya. Dia menunggu di luar pintu rumah untuk Umar bin Al-Khattab keluar. Tiba-tiba, dia terdengar isteri Umar bin Al-Khattab sedang meleteri Umar. Tetapi, Umar bin Al-Khattab tidak membuat apa-apa dan tidak bercakap sepatah pun. Lelaki itu lalu beredar sambil bermonolog. Jika beginilah keadaan Umar, seorang Amirul Mukminin yang selalu keras dan tegas dalam pimpinannya, maka bagaimana dengan aku? Selepas itu, Umar keluar dari rumahnya dan melihat lelaki tadi beredar. Umar memanggil lelaki tersebut dan bertanya tentang tujuan kedatangannya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadu tentang perangai isteriku yang kuat berleter kepadaku. Tadi, aku mendengar isterimu juga berleter kepadamu. Lalu aku berkata kepada diriku sendiri, jika begini keadaan Amirul Mukminin dengan isterinya, maka bagaimana dengan aku?" Umar lalu berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku bersabar mendengar leteran isteriku kerana dia mempunyai hak ke atas aku. Sesungguhnya dia yang memasak makanan aku, dia yang mengadu roti untukku, dia yang membasuh pakaianku dan dia juga yang menyusui anakku. Padahal semua itu bukanlah tanggungjawabnya ke atas diriku. Dia juga menenangkan hatiku daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Sebab itulah aku bersabar dengan leterannya." Lelaki itu berjawab, "Wahai Amirul Mukminin, demikian jugalah isteriku." Umar pun berkata kepadanya, "Maka bersabarlah dengan isterimu, wahai saudaraku. Sesungguhnya ini bukannya selamanya, ini hanya sementara." Assalamualaikum. Saya akan menyambung prinsip yang kedua, iaitu kerjasama. Definisi bagi kerjasama ialah sokongan, bantuan tenaga, persefahaman dan gotong royong. Kedua, bersama-sama atau saling membantu antara dua pihak atau daripada beberapa pihak. Ketiga ialah sumbangan daripada pelbagai rupa, sama ada sumbangan tenaga, sumbangan berbentuk wang atau bantuan dari segi keperluan dan makanan. Bekerjasama dalam perkahwinan memudahkan sesuatu tugas. Suami dan isteri perlulah saling membantu di rumah, sama ada disuruh atau tidak disuruh, terutamanya pada waktu yang datang. Tugas rumah ini adalah sebenarnya tugas suami, tapi isteri memainkan peranan untuk membantu suaminya. Suami juga perlulah membantu si isteri membuat kerja rumah atau melayani anak-anak di rumah supaya bebanan isteri dapat dikurangkan. Lebih-lebih lagi jika mempunyai anak yang ramai. Sesetengah suami sibuk dengan pekerjaan bagi mencari nafkah, tetapi dia juga perlulah mencari sedikit masa untuk menghulurkan bantuan kepada si isteri, kerana tenaga seorang perempuan tidak sama seperti seorang lelaki. Bahkan Nabi Rasulullah SAW juga turut membantu isterinya, Aisyah, membuat kerja rumah. Baginda memasak di dapur, membasuh pakaian dan menjahit bajunya sendiri. Bagi pihak si isteri, dia pula boleh menyediakan makanan dan minuman serta mengemas rumah untuk suami yang baru pulang dari bekerja, bagi mengurangkan tekanan suami di tempat kerja. Hal ini juga dapat mengelakkan daripada perbalahan di mana suami isteri saling menyalahkan satu sama lain kerana timbunan barang atau tidak menjumpai barang yang diperlukan. Tetapi zaman kini, suami berberat hati untuk menolong si isteri di rumah kerana mereka menganggap bahawa kerja rumah itu adalah tugas si isteri semata-mata. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada isterinya." Riwayat Al-Tirmizi. Amalan saling menolong ini bukan sahaja dapat memudahkan kerja, tapi menjimatkan masa. Dengan itu, masa akan menjadi singkat dan ada waktu untuk aktiviti yang lain atau pekerjaan yang lain seperti suami isteri mempunyai waktu untuk bermanja.
Ketika suami isteri menjalankan sesuatu tugas bersama-sama, secara tidak langsung mereka akan berkomunikasi dan mengeratkan lagi hubungan. Prinsip yang seterusnya ialah bertolak ansur. Definisi bagi bertolak ansur ialah saling meneruti, iaitu memberi dan menerima, atau berkompromi atau bersetuju mencapai persetujuan antara dua pihak atau lebih. Berbincang dalam setiap perkahwinan pasti ada persefahaman yang berlaku. Tambahan pula yang baru sahaja melangkah ke alam perkahwinan. Kerana di saat itulah suami dan isteri mengenali sikap sebenar masing-masing. Hal ini kerana mereka baru sahaja mengalami kehidupan di bawah satu bumbung yang sama. Manusia ini mempunyai sikap dan personaliti yang berbeza secara luaran dan dalaman. Jadi sebelum berkahwin, masing-masing tidak mengenali tabiat harian yang sering dilakukan. Oleh itu, jika ada hal yang menyebabkan berlakunya perbalahan pasangan suami isteri ini, haruslah berbincang tentang masalah yang terjadi dan menyelesaikannya secara damai. Apabila berbincang, suami dan isteri akan berasa masih diperlukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Seterusnya, bertolak ansur dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Suami adalah ketua keluarga yang memainkan peranan sebagai penasihat dan contoh kepada isteri dan anak-anak. Suami perlulah cuba untuk menyelesaikan masalah isteri dan berkompromi dengan si isteri untuk menyelesaikan masalah anak-anak. Lelaki juga dipertanggungjawabkan untuk melindungi keluarganya, memberi nafkah zahir dan batin seperti keperluan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, menjaga maruah kehormatan dan juga mendidik isteri dan anak-anak. Isteri pula berperanan mentaati suami, menjaga kehormatan suami dan melaksanakan tugas rumah seperti mengemas, mencuci, memasak dan melayani anak-anak. Sikap suami isteri yang tidak melaksanakan tanggungjawab akan membawa kepada ketidakharmonian sebuah keluarga. Berikutnya ialah menyesuaikan diri setelah berkahwin. Ada perkahwinan yang menjalinkan hubungan dengan kelainan bangsa, ada yang berlainan adat dan budaya, kelainan keturunan dan sebagainya. Jadi setelah berkahwin, pasangan perlulah memahami adat dan budaya serta kebiasaan pasangannya terlebih dahulu, supaya tidak ada salah faham yang berlaku kerana perkara ini melibatkan isu sensitif yang boleh menyebabkan pergaduhan yang besar. Kedua-dua suami isteri haruslah menyesuaikan diri dengan keluarga masing-masing bagi mengambil hati dan menjaga hubungan mereka dengan baik. Prinsip yang keempat pula ialah saling memahami. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya ialah Dia menciptakan kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan hidup mesra dengannya. Dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Okey, dalam ayat ini dapat di-highlightkan poin utama iaitu ketenangan, di mana dalam sebuah perkahwinan dasarnya ialah ketenangan. Dan untuk mendapatkan ketenangan dalam sesebuah perkahwinan, maka suami isteri itu hendaklah berusaha untuk mendapatkannya. Dan antara perkara yang boleh dilakukan oleh suami isteri bagi mendapatkan ketenangan dalam sesebuah perkahwinan ialah dengan memahami antara satu sama lain. Memahami dalam erti kata memahami perihal antara satu sama lain, di mana seperti yang kita tahu setiap orang mempunyai pendapat, sikap serta cara pemikiran yang berbeza-beza. Oleh itu suami isteri ini
perlulah memahami perihal pasangan masing-masing. Tujuannya adalah untuk mengelakkan sebarang konflik dalam perkahwinan. Dan andai kata berlaku apa-apa masalah dalam rumah tangga ataupun dalam hidup seperti tekanan hidup dan sebagainya, maka pasangan yang memahami tadi pastinya tidak akan menambahkan beban kepada pasangannya, tetapi sebaliknya bersama-sama dengan pasangan tersebut untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini benarlah bahawa kefahaman yang baik antara suami dan isteri akan menatijahkan sebuah perkahwinan yang tenang dan melahirkan hubungan kekeluargaan yang mesra. Prinsip yang kelima dan yang terakhir ialah hormat menghormati. Antara peri pentingnya amalan hormat menghormati ini ialah dapat mewujudkan hubungan yang harmoni antara ahli keluarga. Selain itu, ia juga dapat mengeratkan hubungan kasih sayang antara suami isteri dan dapat juga untuk mengelakkan berlaku sebarang konflik dalam perkahwinan tersebut. Dan antara perbuatan yang boleh dilakukan untuk menzahirkan rasa hormat ialah antaranya seperti bertanya khabar, mengucapkan salam, bertegur sapa, meraihkan pandangan antara satu sama lain, mendengar nasihat ataupun teguran dari mereka yang lebih tua, menjaga adab dan kelakuan, dan dengar serta taat akan arahan ibu bapa. Oleh itu, amalan sikap saling menghormati ini adalah penting bagi menjamin keharmonian dalam sesebuah perkahwinan dan juga bagi menjamin hubungan kekeluargaan yang baik. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.